Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Tuan-tuan boleh dengar ke suara saya? Boleh. Okey. Boleh. Lama tak dengar suara. Siapa tu? Oh, Carol. Okey. 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 Sekejap Okey. Kita ada sekarang 94 orang. Harap-harap semua sekolah, 65 sekolah tu dapat masuk lah. Okey. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat join sesi Google Meet pada hari ini untuk taklimat program transformasi sekolah 2025 kohort 6 bersama Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Okey, bersama-sama kita pada hari ini kita ada Puan Derani, anak perempuan Tan Bumbang, Ketua Penolong Pengarah Unit Sekolah Jenis Khas Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Okey, kita ada juga kat sini Puan Choh. Puan Choh ada kan? Okey, Puan Choh Posek. Okey, terima kasih Puan Choh dapat join. Thank you very much. Thank you very much Puan Choh. Alright. Okey, kita ada Puan Choh kat sini. Thank you very much Puan Choh sebab dapat join. Seterusnya tuan-tuan pengetua dan guru besar daripada bukan bakal lah, memang dah dilantik pun. Okey, sebagai sekolah di bawah program transformasi sekolah kohort 6. Okey, sebelum saya meneruskan sesi pada hari ini, saya lupa sebelum tu, selamat berpuasa kepada tuan-tuan dan puan-puan yang beragama Islam. Okey. Sebelum saya teruskan dengan sesi pada hari ini, saya jemput Puan Derani, anak perempuan Tan Bumbang, untuk menyampaikan sedikit ucapan. Persilakan. Minta maaf ada masalah mikrofon tadi. Selamat sejahtera, selamat petang. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih kepada Cik Siti Tolha, pegawai meja TS25 yang berjaya menganjurkan taklimat pada petang ini. Okey, daripada sebelum saya membuat ucapan alu-aluan tu, tadi saya nampak senarai sekolah TS25 kohort tambahan ni memang antara yang saya anggap paling hebat lah. Saya tengok senarai nama sekolah pun memang saya dah terpegun. Termasuk dengan ada bos saya dalam ni. Pengetua Penang Free School, Cik Samsul. Dan ni semua yang terror-terror belakang, Cik Zainuddin. Cik Den pun ada dalam ni. Rakan sekerja saya, Cik Zainal. Dan okey, sebelum tu saya mengalu-alukanlah kehadiran
tuan-tuan dan puan-puan dalam Google Meet. Sekarang baru nampak pula muka Puan Gurjit ko. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tahniah kerana terpilih sebagai sekolah TS 25 yang mana saya dan juga kami di unit sekolah jenis khas memang menganggap tim ini antara tim yang orang kata dah memang transform dah lama transform. Pentadbir yang sudah lama transform sekolah, termasuk dengan guru-guru yang hebat dan murid-murid yang orang kata telah memberi sumbangan dari segi pencapaian, akademik, co-curriculum kepada negeri Pulau Pinang. Jadi sekarang ini kita cuma akan bersama-sama berada di landasan TS 25. Sebab TS 25 ni ada modul di mana ada semua sekali 10 modul. Jadi kalau macam sekolah kluster kecemerlangan. Oh, minta maaf. Cik Abu Sofian baru nampak Cik Siti Tolha tunjuk duduk satu corner tu. Saya minta maaf lah kalau tak address kan sebab dalam list ni tak nampak semua. Selamat datang Puan Chua, Encik Abu Sofian, timbalan pengurusan sekolah daripada PPD. Okey, saya teruskan. Di mana sekolah yang terpilih untuk senarai tambahan kohort 6 ini ada 65 sekolah dan setiap sekolah yang terpilih ni memang antara sekolah yang telah berjaya sebenarnya. Cuma seperti yang kita sedia maklum, kita telah menerima arahan daripada BPSH termasuk dengan KPPM dan juga mantan KPPM sebenarnya dan TKPPM di mana sekolah yang telah berjaya pun akan terlibat dalam TS 25. Jadi tuan-tuan puan-puan selepas ini adalah modul yang mana tuan-tuan dan puan-puan akan ikut. Semua sekali akan ditaklimatkan oleh Cik Siti Tolha. Ada fasa 1, fasa 2, fasa 3. Macam Cik Samsul tu memang bertuah lah. Semasa kohort 5 ada di sekolah bayan lepas. Masuk Penang Free School jadi kohort 6 pula. Jadi mula balik lah. Mula balik. Tak apa, it's okay. Proses, tak ada masalah apa pun boleh. Semua pun boleh. Okey, jadi selain daripada mengikuti 10 modul, ada 3 fasa dan berperingkat-peringkat. Yang mana pada tahun pertama ni, tuan-tuan dan puan-puan akan ikut modul 1 hingga modul 5. Betul lah, betul Cik Tolha. Dan seterusnya tu tahun kedua 7 dan 8, 6, 7, 8 dan yang terakhir adalah modul tambahan. Yang modul tambahan ni adalah elektif yang diselit lah, yang diselit masuk bersesuaian dengan perubahan semasa dan juga bersesuaian dengan perkembangan terkini lah yang kita perlu hadapi sekarang ini. Berbanding dengan kohort-kohort sebelum ini, yang mana kohort 5 pun sempat jugalah kita adakan kita ikuti modul secara face to face. Kita sempat habis sehingga modul 2 sahaja sebelum lockdown. Sebelum PKP tu kita habiskan modul 2. Tetapi untuk kohort 6 ini kita terus akan mengikuti secara online. Modul-modul ini akan disalurkan kepada tuan-tuan dan puan-puan secara online, termasuklah setiap tugasan yang diberikan pun semua melalui online. Jadi saya rasa tak ada masalah lah sebab daripada sejak PKP lagi kita memang dah
biasakan diri dengan online. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pentadbir yang berjaya ni memang tak ada masalah lah. Mr. Tan daripada Sacred Heart, yang saya nampak muka tu saya panggil lah nama. Miss Ko Chiu Hong, ini kawan baik saya ni. Kami duduk dekat-dekat dulu. Cik Zainal Ahmad, pegawai daripada akademik. Ni semua rakan-rakan saya lah. Dan Syamizal, kami banyak kali juga terlibat dengan tugasan masing-masing kan. Okey, jadi saya rasa tanpa melengahkan masa, saya ingin ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi pentadbir di sekolah, banyak cabaran yang tuan-tuan dan puan-puan hadapi, terutamanya kita mengikuti norma baharu, SOP yang dikeluarkan oleh KKM, KPM, dan juga cabaran murid-murid yang baru ke sekolah, baru habis peperiksaan dan sebagainya. Saya ucapkan tahniah kerana sehingga hari ini pentadbir Pulau Pinang melaksanakan tugas dengan jayanya. Jadi saya rasa selepas mengikuti modul-modul transformasi ini, tuan-tuan dan puan-puan akan menjadi pentadbir yang boleh mengtransform guru-guru di sekolah dan juga murid-murid supaya mereka menjadi modal insan yang sangat berguna untuk negara kita. Jadi saya rasa setakat ini saja ucapan aluan saya. Saya serahkan semula kepada Cik Siti Tolha. Terima kasih semua. Selamat berpuasa kepada saudara Muslim semua. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Terani atas ucapan beliau sebentar tadi. Okey, saya rasa tanpa melengahkan masa, saya akan teruskan dengan sesi taklimat kita pada hari ini. Saya akan cuba seringkas mungkin, insyaAllah. Okey, sebab saya tahu dah petang kan, tuan-tuan pun mesti rasa, orang kata apa, dah letih petang-petang puasa kan. Kita cuba seringkas mungkin, insyaAllah. Okey. Okey, boleh nampak ke tuan-tuan? Boleh, nampak. Cik Siti, boleh. Nampak. Okey, saya dengar suara Puan Chua. Okey. Kalau ada yang belum isi kehadiran, saya ada share link di bahagian chat. Nanti boleh klik pada link tu dan isi kehadiran. Ataupun kalau tak dapat juga nanti boleh WhatsApp ataupun Telegram saya. Nanti saya boleh tolong isikan. Ini untuk kita isi kehadiran dalam SPL KPM. Okey, saya teruskan. Okey, sebelum kita masuk dengan lebih detail mengenai segala perancangan TS25 untuk tahun 2021, kita lihat dulu sedikit overview mengenai program TS25. Okey, yang pertama, kalau kita tengok kat sini, program TS25 ni, okey, dia mendapat mandat melalui mesyuarat Majlis Ekonomi Bilangan 2 pada tahun 2015, iaitu pada 19 Januari 2015. Maksudnya dia diluluskan untuk dilaksanakan program TS25 ni. Okey, kemudian masa tu dia dipanggil Puan Fatimah Salini ada kan kat dalam ni? Puan Fatimah Salini, dia sebab Puan Fatimah Salini dari Puan Fatimah Salini daripada SMK Sungai Ara. Sebab dulu masa SMK Sungai Ara kohort 1, masa tu kita panggil program sekolah transformasi. Kan? Betul tak Puan Fatimah? Ya betul. Okey. Okey, dia dipanggil program sekolah transformasi. Kemudian dia dijenamakan semula sebagai program transformasi sekolah 2025, iaitu dalam mesyuarat profesional KPM bilangan 14 tahun 2017. Okey, objektif dia tuan-tuan boleh tengok kat situ. Saya bahan ni nanti saya akan email kepada tuan-tuan kepada melalui email sekolah.
Okey, saya akan email kepada tuan-tuan semua dan tuan-tuan boleh bacalah nanti sebab saya pun tak nak go through setiap satu yang mengenai ini sebab saya nak lebih kepada apa yang tuan-tuan nak kena buat pada tahun ni mengenai latihan modul semua. Okey. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, dia punya objektif lah ada 3 kat situ, mengaplikasi konsep dan amalan PDP terbaik yang berfokus, membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan dan juga membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemanjaan murid. Ini tuan-tuan boleh baca. Okey, saya proceed dengan slide berikutnya. Ini adalah matlamat program TS25 di mana dia melibatkan kepimpinan sekolah, okey, pelibatan komuniti dan juga di dalam kelas itu sendiri, iaitu kualiti PDP. Okey, ni matlamat matlamat program TS25. Okey, seterusnya kalau tuan-tuan tengok, ini adalah kerangka konsep program TS25 yang ini. Rasanya kebanyakan dah pernah tengok kot kerangka konsep ni. Okey, di mana macam saya sebutkan tadi, dia melibatkan guru berkualiti, sokongan PIBG dan komuniti dan juga pemimpin berkesan. Semua ada kat dalam ni. Hasil akhir yang kita nak dapat adalah kemajadian murid dan sekolah berkualiti. Semua rasanya semua sekolah pun dah familiar sebab benda ni pun ada dalam SKPMG2. TS25 ni kita tak lari daripada SKPMG2. Okey. Seterusnya, segala yang kita laksanakan di sekolah ni, okey, dia semua akan melibatkan semua sekali daripada segi kurikulumnya, HAM-nya, co-kurikulumnya dan juga pentadbiran. Semua sekali terlibat. Okey. Okey, seterusnya yang ni nanti tuan-tuan boleh go through secara terperinci, boleh baca sendiri. Saya tak nak perincikan yang ni. Okey, yang ini. Ini adalah kerangka konsep TS25. Seperti mana yang Puan Delani maklumkan sebentar tadi, keseluruhan kita ada 10 modul. Sebelum ni 8 modul, ada tambahan 2 modul. Okey, ada tambahan 2 modul, tetapi untuk tahun ni sekolah yang baru masuk dalam TS25 iaitu sekolah tuan-tuan dan puan-puan semua akan mengikuti 5 modul asas TS25 iaitu modul 1 sehingga modul 5. Saya dah nyatakanlah kat sini, modul 1 kat sini mengenai apa, modul 2 mengenai apa dan seterusnya sehingga modul 5. Itu untuk tahun pertama pada tahun 2021. Okey, pada tahun 2022 nanti, seperti mana yang Puan Delani maklumkan tadi, tuan-tuan dan puan-puan akan mengikuti tambahan lagi 3 modul iaitu modul 6, 7 dan 8. Dia berbeza sedikit dengan kohort-kohort yang sebelum ini. Okey, di mana kalau kohort sebelum ini, pada tahun pertama, sekolah akan mengikuti modul 1 sehingga modul 5. Tetapi pada tahun kedua, sekolah akan ikuti modul 6. Kemudian tahun ketiga, modul 7 dan tahun keempat, modul 8. Tetapi bermula pada tahun ini, kita akan terus, untuk tahun kedua tu, sekolah akan terus, modul 6, 7, 8 tu akan laksanakan pada tahun yang sama. Okey. Okey, seterusnya ini adalah fasa ataupun kitaran untuk program TS25 di mana tahun pertama yang saya sebutkan tadi, fasa 1 kita panggil fasa latihan iaitu tuan-tuan akan ikut modul 1 hingga modul 5 dan di sini juga nanti pihak sekolah akan menerima aktiviti, kalau dulu kita panggil sebagai lawatan bimbingan oleh rakan elit, tetapi sekarang kita dah tukar kepada sokongan profesional. Okey, sokongan profesional oleh pembimbing ataupun rakan elit yang terdiri daripada SIP di daerah, okey, SIP, SISC, IAB dan juga IPG. Okey, kemudian fasa kedua yang saya sebutkan tadi, fasa transisi iaitu pihak sekolah akan mengikuti 3 lagi modul tambahan iaitu modul 6, 7 dan 8. Dan pada tahun ketiga, sekolah akan mengikuti lagi tambahan 2 modul iaitu modul 9 dan 10. Modul 9 dan 10 ni sebenarnya baru dibangunkan pada tahun ini. Maksudnya sekolah-sekolah yang sebelum-sebelum ni pun daripada kohort 1 sehingga kohort 3 pun masih lagi belum ikuti lagi modul 9 dan 10 tu. Tapi untuk modul 9 dan 10 ni kami pun belum, even JPN sendiri pun kami belum mendapat penataran sepenuhnya mengenai modul 9 dan 10. Cuma saya difahamkan dia modul elektif dan dia pilihan sama ada modul 9 ataupun 10. Modul 9 tu dia berkenaan dengan bahasa Inggeris, yang modul 10 tu dia STEM. Tapi saya rasa kemungkinan untuk tuan-tuan nanti mungkin tuan-tuan boleh pilih modul STEM, tapi terpulanglah yang tu. Yang tu pun kami pun mendapat penataran, apa pun nanti saya akan maklumkan kemudian. Okey.
Seterusnya, okey, yang ini perluasan pelaksanaan sekolah TS25 daripada 2015 hingga 2025. Okey, kalau tuan-tuan tengok kat sini, sekolah terakhir yang akan kita unjurkan dalam program TS25 adalah pada tahun 2023 di sini. Okey, 2023. Kalau ikut perancangan asal semasa Dr. Amin Senin menjadi KPPM dahulu, okey, unjuran asalnya adalah sehingga tahun 2025. Okey, tetapi Datuk KPPM yang baru, mantan Datuk KPPM yang baru, Datuk Dr. Habibah, dia request supaya TS25 ni kita pendekkan. Maksudnya sekolah terakhir yang akan masuk dalam sekolah TS25 adalah pada tahun 2023. Sebab tu, untuk tahun ni sebenarnya kalau saya rasa tuan-tuan pun sedia maklum sebab sebelum ni kita dah buat lantikan untuk sekolah TS25 kohort 6. Ada 56 sekolah, yang itu yang asal. Yang itu yang asal. Kemudian pada awal tahun baru ni, Datuk KPPM dia mohon supaya sebelum ni masa yang 56 sekolah tu, satu Malaysia kita ada 1,500 sekolah. 1,500 sekolah. Tetapi dalam mesyuarat Jawatankuasa Induk Program TS25 awal tahun ni, Datuk KPPM request supaya setiap negeri kita tambah sekolah supaya menjadikan satu Malaysia sebanyak 3,000 sekolah sebab kita nak habiskan sehingga 2023. Kita tak nak sehingga 2025. 2025 ni dia lebih kepada kelestarian. Maksudnya sekolah dalam fasa lestari dah. Jadi 2023 ni yang last kali sekolah akan masuk dalam TS25 yang akan kita unjurkan untuk setiap negeri lah. Okey. Jadi bila macam tu kami JPN, kami menerima arahan daripada bahagian untuk kita buat tambahan sekolah. Tambahan sekolah sebanyak 65 sekolah di mana semua SBT dan SKK yang ada di Pulau Pinang dan negeri-negeri lain kita kena masukkan dalam unjuran TS25 kohort 6 tambahan yang baharu ni. Jadi sebab tu tuan-tuan terima surat lantikan untuk kohort 6. Maksudnya dia macam fasa 1 dan fasa 2 lah. Yang hari tu 56 sekolah hari tu dia macam fasa 1 dan sekolah tuan-tuan ni fasa 2 tetapi kohort yang sama, kohort 6 untuk tahun 2021. Okey. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, saya ada masukkan kat sini yang tidak dilibatkan dalam TS25 ada 6 jenis sekolah. Yang ini telah diputuskan dalam mesyuarat Jawatankuasa Teknikal bersama Timbalan KPPM Dr. Rafi pada 23 Februari 2021. Hanya 5 sekolah ni sahaja yang kita tak libatkan dalam program TS25. Lain-lain tu semua kena libatkan. Sebab saya menerima beberapa panggilan telefon yang menyatakan ada sekolah yang mungkin terlibat dengan beberapa program lah. Contohnya sekolah Kebat, kemudian sekolah di bawah program Propek semua tu. Tetapi yang itu semua pun dah diputuskan dalam mesyuarat Jawatankuasa Teknikal yang saya sebutkan tadi bersama dengan Dr. Rafi. Dah diminitkan pun hanya 6 sekolah ni sahaja yang tidak dilibatkan dalam program TS25. Selain daripada tu semua mesti dilibatkan. Jadi saya dah tolak lah kat sini. Sekarang ni kita ada termasuk tahun ni daripada kohort 1 sehingga kohort 6 kita ada sebanyak 244 sekolah. So kita 399 sekolah tolak dengan kita ada 7 KV kita ada 5, Kolej Tingkatan 6 2. So saya dah tolakkan kat sini tinggal 392. So baki kita ada 148 sekolah lagi yang belum dilantik sebagai TS25. Maksudnya nanti 2022 kita akan unjurkan 74 buah sekolah dan 2023 nanti lagi 74 buah sekolah. Okey. Seterusnya, yang ini perincian jumlah sekolah daripada kohort 1 sehingga kohort 5. Mengikut daerah dan mengikut jenis sekolah.
kita ada sekolah menengah, SK, SJKC, SJKT. Tuan-tuan boleh rujuklah yang kat sini nanti. Okey, yang kalau tengok pada 2021 ni, okey, saya letak kat sini kohort 6 tambah kohort 6 tambahan. Okey, kohort 6 ni yang saya sebutkan tadi ada 56 sekolah yang asal yang kita dah buat lantikan pada hujung tahun lepas, pada bulan Disember tahun lepas, sebanyak 56 sekolah, dan kohort 6 tambahan ni adalah kohort 6 fasa 2, iaitu sekolah-sekolah tuan-tuan dan perempuan semua. Okey, so total untuk tahun ni sahaja, untuk kohort 6 sahaja kita ada 121 buah sekolah. Okey, yang ini bilangan sekolah mengikut daerah, mengikut PPD. Yang ni saya just go through sajalah, nanti tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Okey, yang ini dia punya perincian kohort 1 berapa sekolah, kohort 2 berapa sekolah mengikut daerah juga. Okey, yang ini saya yang ini ada senarai. Okey, senarai sekolah. Yang ini nanti semua ni sepahan ni saya akan share dengan tuan-tuan. Okey, senarai sekolah. Daripada kohort 1, kohort 2, kohort 3, kohort 4, kohort 5, kohort 6 fasa 1 dan kohort 6 fasa 2. Okey, saya kongsikan dengan tuan-tuan nanti supaya mungkin tuan-tuan boleh merujuk kepada sekolah-sekolah kohort-kohort yang sebelum-sebelum ni. Mungkin boleh berbincang bagaimana sekolah-sekolah ini melaksanakan program TS25 di sekolah mereka. Okey, saya share kat sini, tuan-tuan boleh rujuk nanti. Okey. Okey, seterusnya. Okey, yang ini adalah aliran kerja ataupun work stream untuk program TS25 di bahagian. Okey, maksudnya kalau kita tengok kat sini, urus setianya adalah di bahagian adalah pengarah bahagian profesionalisme guru. Okey, di bawah ni kita ada BPSH, kita ada BPG, kita ada Jemaah Nazir, kita ada IPG, IAB, BSTP semua. Jadi ini semua yang terlibat dengan program TS25, tapi masing-masing ada peranan masing-masing. Okey. Okey, kalau tuan-tuan tengok kat sini, dekat mana JPN? JPN dekat bahagian operasi sekolah. Okey, di bawah BPSH ni, di bahagian operasi sekolah, kita ada pelaksanaan dan pengurusan program TS25 adalah JPN. Sebab sekarang dulu, masa kohort 1, kohort 2, kohort 3, bahagian yang uruskan, BPG yang uruskan. Okey, tetapi bila start dengan kohort 4, JPN yang menguruskan daripada segi surat, semua JPN yang uruskan, daripada segi pelaksanaan latihan, semua JPN yang uruskan. Okey, sehingga sekarang. Okey, seterusnya ini adalah rakan-rakan elit yang akan terlibat dengan program TS25 untuk JPN Pulau Pinang. Okey, kalau tengok di sini, tuan-tuan tengok yang pertama sekali adalah JPN. Okey, di JPN, program TS25 diletakkan di bawah sektor pengurusan sekolah. Okey, pengurus programnya adalah Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah dan urus setianya adalah daripada unit sekolah jenis khas yang diketuai oleh Puan Derani. Okey, dan saya sebagai penyelaras TS25, saya Cik Siti Tolha binti Ahmad. Okey, lupa nak kenalkan diri tadi. Minta maaf Okey. Seterusnya di PPD, okey, di PPD juga program TS25 ni berada juga di bawah sektor pengurusan sekolah. Okey, yang mana dia punya pengurus programnya adalah Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah. Okey, jadi terima kasih kepada Puan Chua, kepada Cik Abu Sufian kerana dapat join sekali untuk hari ini. Okey, dan di PPD kita ada penyelaras TS25 daerah. Tuan-tuan boleh tengoklah kat sini. Ni nama-nama yang menjadi penyelaras di daerah tuan-tuan. Jadi boleh merujuk kepada mereka dan boleh juga rujuk kepada saya sendiri, tak ada masalah. Okey, kemudian kita juga ada rakan elit daripada IAB. Okey, IAB dan juga IPG. IAB dengan IPG ni, kita ada master trainer dan kita ada rakan elit. Sebab modul-modul program TS25 ni, okey, kalau dulu masa kohort 1, dia dibuat oleh satu konsultan yang dipanggil LibEd. Puan Fatimah Salini biasalah dengan modul TS25 yang asal bersama LibEd dulu. Tetapi yang sekarang ni modul dia semua IAB dan IPG yang buat. Jadi IAB dan IPG ni dia berperanan sebagai master trainer dan juga rakan elit. Okey, seorang rakan elit tu
dia tak semestinya adalah master trainer, tetapi master trainer tu adalah rakan elit. Maksudnya kat sini, okey, Dr. Bala dengan Dr. Tioh ni, mereka juga selain daripada master trainer, mereka juga adalah rakan elit. Tetapi yang lagi 3 orang kat sini, mereka ni bukan master trainer, mereka hanya rakan elit. Okey. Master trainer ni juga dia berperanan sebagai pakar rujuk. Maksudnya in case kalau kita nak tanya apa-apa berkenaan dengan modul, boleh merujuk kepada mereka-mereka ni. Sebab mereka penggubah modul. Okey. Seterusnya kita juga ada daripada IPG, okey, daripada IPG, macam Penang kita ada 2 IPG, ketua penyelaras dan juga master trainer untuk IPG adalah Dr. Abdul Razak bin Osman, tetapi Dr. Razak pun dia sehingga hujung Mei ni sahaja sebab beliau akan bersara pada hujung Mei. Dan tempat beliau sebagai penyelaras ataupun ketua bagi master trainer yang dilantik untuk Pulau Pinang akan digantikan oleh Dr. Siti Rohani. Okey. Di Penang untuk master trainer daripada kalangan IPG kita ada 3 orang, Dr. Abdul Razak, Dr. Siti Rohani dan juga Dr. Hajah Nurmiza. Okey. Dan IPG juga kita ada 13 orang rakan elit dan untuk IPG kampus Pulau Pinang dan 14 orang rakan elit untuk kampus Tunku Bainun. Tetapi saya baru berbincang dengan penyelaras daripada IPG Pulau Pinang. Mereka akan ada tambahan lagi rakan elit untuk diberikan kepada sekolah-sekolah kita, insya-Allah, sebab mereka dah melatih dan melatih rakan elit mereka untuk membantu membimbing sekolah-sekolah yang ada di Pulau Pinang. Jadi insya-Allah lah nanti yang itu kami akan selaraskan berkenaan dengan rakan elit yang akan membimbing sekolah tuan-tuan nanti. Kemudian kita juga ada di PPD sendiri rakan elit yang terdiri daripada SIP Plus dan juga SIC Plus. Yang ini saya rasa tuan-tuan dah biasa dengan SIP Plus dan juga SIC Plus di daerah masing-masing. Okey. Okey, seterusnya rakan-rakan elit yang ada ni, okey, dia punya peranan mereka adalah memberi sokongan profesional kepada sekolah-sekolah di bawah program TS25. Okey, kalau dulu kita sebut kita kata dia lawatan bimbingan, maksudnya dia turun sekolah buat lawatan bimbingan, dia bimbing sekolah. Tetapi lawatan bimbingan tu bila kita lihat balik dia punya term tu dia macam terlalu, orang kata macam terlalu rigid sangat. Jadi kita open, kita jadikan dia sokongan profesional. Sebab sokongan profesional ni dia lebih meluas, iaitu dia juga boleh melibatkan bimbingan, pementoran, kunjung bantu, khidmat nasihat, konsultasi, perundingan dan sebagainya. Dia maksudnya dia tak spesifik untuk satu perkara sahaja. Dia macam-macam. Okey. Seterusnya, okey, ini adalah jawatankuasa program TS25 di peringkat JPN, di mana pengerusinya adalah Tuan Pengarah kita sendiri, Tuan Abdul Rashid bin Abdul Samad. Seterusnya, pengurus program adalah Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah. Okey, seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, buat masa sekarang di JPN, kita belum ada lagi Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah. Namun sekarang ni yang menjalankan tugas sebagai sebagai Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah adalah Puan Rosmaliza binti Muhammad Amin. Jadi buat masa sekarang pengurus program TS25 adalah Puan Rosmaliza. Kemudian urus setianya adalah daripada rakan elit JPN, iaitu unit kami sendiri, unit sekolah jenis khas, dan di bawah ni semua ahli jawatankuasa yang akan terlibat dalam program TS25 peringkat negeri, peringkat JPN. Okey. Okey, seterusnya saya masuk kepada latihan modul dan aktiviti sokongan dan bimbingan untuk sepanjang tahun 2021. Dalam ni nanti saya akan perincikan bila tuan-tuan perlu ikuti latihan. Okey, bila rakan elit akan turun ke sekolah tuan-tuan untuk buat bimbingan. Nanti tuan-tuan boleh tengoklah tarikh-tarikh yang saya bagi tu. Okey, tapi jangan bimbang, bahan ni nanti saya akan email ke sekolah. Kalau tuan-tuan tak catat pun tak apa, saya akan bagi pada sekolah nanti. Saya akan email ke sekolah, insya-Allah sama ada hari ni ataupun esok, insya-Allah. Okey. Okey, ini adalah modul-modul latihan yang tuan-tuan akan ikut nanti. Okey, ada 10 modul. Macam yang saya sebut tadi, modul 1 hingga modul 5 adalah modul wajib. Okey, yang tuan-tuan akan ikut pada tahun ni, 2021. Okey.
Dekat sini dia adalah modul 1 dan modul 2 ni dia fokus kepada kepimpinan sekolah. Okey. Kemudian modul 3 dan modul 4 dia berkenaan dengan pedagogi. Sebab modul 3 dan modul 4 ni nanti okey macam ni. Modul 1 dan 2 dia lebih kepada kepimpinan. Dalam ni nanti tuan-tuan akan diajarlah nanti mengenai bagaimana nak bina pintas dan sebagainya lah. Okey, yang ini yang modul 3 dan 4 ni dia nanti ada berkaitan dengan PAK 21 dan sebagainya lah. Okey, sebab semalam saya ada terima call ada daripada guru besar, tapi saya berterima kasihlah kepada guru besar yang call saya semalam tu. Dia bertanya pada saya mengenai kebat. Okey, macam ni tuan-tuan Saya tahu tuan-tuan risau bila tuan-tuan dan perempuan menerima surat pelantikan untuk sekolah kohort 6. Sebenarnya TS25 ni dia merangkumi semua benda. Segala yang tuan-tuan buat di sekolah itu berkenaan dengan PAK 21 ke, kebat ke, apa-apa semua tu, itu semua berada di bawah TS25. Tak perlu asingkan. Maksudnya bila tuan-tuan run TS25, run sekali dengan semua benda tu. Tak perlu asingkan. Bila asing, itu yang kita rasa dia macam satu bebanan. Tapi sebenarnya tak. Benda tu sebenarnya semua berada di bawah payung TS25. Bila buat contoh bila buat mengenai kebat contohnya. Kebat memang ada dalam TS25. PAK21 memang ada dalam TS25. Jadi pada saya benda tu tak jadi masalah. Okey, yang penting kita kena faham konsep TS25 tu apa. Okey, bila kita faham, kita boleh run benda tu. Okey, seterusnya untuk modul 6, 7 dan 8 dia lebih berfokus kepada murid. Macam contoh, contohnya modul 6, kefahaman melalui reka bentuk. Ini sekolah-sekolah kalau kohort 1, 2, 3 saya rasa ada cikgu-cikgu yang kat dalam ni macam tadi Cikgu Khairul daripada SK Muhammad Shah dah biasa buat dah ni. Modul 6, 7, 8, KMR semua berkenaan dengan project base semua dah biasa buat. Yang ini 6, 7, 8 ni tuan-tuan dan perempuan akan mengikuti pada tahun kedua tuan-tuan iaitu pada tahun depan lah 2022. Okey, seterusnya yang ini fasa ketiga, yang ini saya tak boleh perincikan lagi pada tuan-tuan kerana kami sendiri belum mendapat penataran lagi mengenai kedua modul ni. Cuma saya difahamkan dalam masa terdekat yang akan melaksanakan dulu modul 9 dan 10 ni adalah daripada kohort 1, 2 dan 3. Cuma cara macam mana tu saya tak pasti lagi sebab kami belum ditaklimatkan lagi mengenai modul 9 dan modul 10. Okey. Seterusnya, sebelum tu saya mohon maaf dengan tuan-tuan dan perempuan sebab saya tahu tuan-tuan mesti akan tanya kenapa short notice kan, macam baru terima ni dah bulan 4 baru terima surat yang mengatakan tuan-tuan dilantik untuk kohort 6. Dia sebenarnya kami di JPN sendiri baru menerima surat pemakluman mengenai endorsement yang telah dibuat oleh KPPM pada minggu lepas kami baru terima surat pemakluman tersebut. Jadi itu sebab saya agak kata orang macam rushing jugalah, terpaksa orang kata nak bagi taklimat pada tuan-tuan. Jadi dia nampak macam short notice tapi since kita pun baru terima minggu lepas, jadi saya cuba jugalah set untuk hari ni saya bincang dengan pengarah. Asalnya Tuan Pengarah sendiri nak berjumpa dengan tuan-tuan dan perempuan. Tetapi memandangkan dengan situasi sekarang COVID-19 nak berkumpul ramai-ramai tu dia takut jadi isu pula nanti kan. Jadinya Tuan Pengarah kata minta saya kendalikan secara Google Meet dahulu. InsyaAllah pada masa akan datang beliau mohon supaya diadakan perjumpaan bersama dengan kohort-kohort baharu. Yang itu nanti insyaAllah saya akan cuba set lah once situasi COVID-19 ni stabil. Okey. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, ini modul TS25 kat bawah ni saya nyatakan. Mod latihannya adalah secara atas talian melalui pelantar delima. Bila tuan-tuan nak masuk dalam pelantar delima ni, saya rasa tuan-tuan semua dah pernah masuk kan, tuan-tuan dan perempuan semua dah pernah masuk, dia mesti menggunakan email MOEDL. Email MOEDL, bukan email MOE, email MOEDL. Tuan-tuan dan perempuan di sekolah saya rasa lebih familiar dengan pelantar delima berbanding dengan kami yang kata sambil buat TS25 secara online ni sambil belajar. Kami juga sebenarnya sambil belajar sebenarnya. Tapi tuan-tuan di sekolah, tuan-tuan dan perempuan di sekolah lebih biasa dengan email MOEDL dan juga delima. Tuan-tuan lagi hebat daripada kami sebenarnya. Okey, seterusnya.
Yang ini pelaksanaan latihan. Okey, ini untuk kohort 6, khas untuk kohort 6 yang sekolah-sekolah tuan-tuan lah. Okey, bilangan sekolah kita ada 121 modul 1 hingga 5, bilangan jam setiap satu modul 150 jam. Okey. Kemudian latihan penyebaran modul ni, okey, tempoh dia adalah ini maksud saya daripada modul 1 sehingga modul 5 yang nombor 4 tu, latihan penyebaran modul tu daripada modul 1 sehingga modul 5, dia akan bermula pada April dan dia akan berakhir pada November. Sekejap lagi saya akan tunjuk, saya akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan dia punya tarikh dia. Okey, tarikh untuk setiap satu modul tu. Okey, kemudian peserta latihan terdiri daripada 2 peserta untuk setiap sekolah, iaitu 1 pengetua dan guru besar dan 1 guru penolong kanan. Okey, sebolehnya guru penolong kanan yang masuk dalam Google Classroom tu nanti, okey, dalam pelantar D5 tu nanti adalah guru penolong kanan pentadbiran. Tetapi kalau sebab saya difahamkan ada beberapa pengetua dan guru besar yang akan bersara, okey, yang akan bersara, jadi tak ada masalah. Saya mohon supaya boleh gantikan ataupun boleh gantikan dengan PK yang lain juga, sebab kita perlukan 2 orang untuk setiap sekolah. Tetapi untuk nak masuk dalam Google Classroom tu, kita ada sediakan kod akses. Okey, dan untuk setiap satu kod akses untuk Google Classroom tu yang boleh masuk adalah 1000 peserta. Jadi kalau tuan-tuan kata nak minta keempat-empat PK masuk pun saya mengalu-alukan. Sebab kalau ikut tu saya rasa insyaAllah akan cukup, sebab kita pecahkan kepada dua Google Classroom lah. Ada Google Classroom A dan ada Google Classroom B. Saya dah pisahkan lah, A tu untuk 3 daerah, B untuk 2 daerah macam tu. Okey. Seterusnya, mod latihan dalam talian D5. Okey, sokongan profesional 3 siri setahun. Maksudnya 3 kali setahun ini adalah minima. Maksudnya rakan Elite akan buat bimbingan di sekolah tuan-tuan sebanyak 3 kali setahun minima. Ada yang turun ataupun ada yang buat bimbingan di sekolah melebihi daripada 3 kali setahun pun ada. Itu sangat baiklah sebab dapat membantu sekolah. Okey. Okey, seterusnya ini adalah peserta-peserta lah yang akan masuk nanti. Okey, bilangan sekolah mengikut daerah saya dah senaraikan kat sini. 121 ni termasuk sekolah fasa 1 dan fasa 2. Maksudnya kohort 6 fasa 1 dan kohort 6 fasa 2. Kohort 6 fasa 1 ni yang sebelum ni. Okey. Yang 56 sekolah tu dan lagi 65 sekolah tu sekolah tuan-tuan dan perempuan. Okey, jadi semua sekali kita target yang akan masuk dalam tu yang wajibnya adalah 242 peserta. Okey, 242 peserta. Kalau tengok kat bawah ni, peserta terdiri daripada seorang PGB dan seorang PK pentadbiran setiap sekolah kohort 6. Kehadiran PGB dan PK pentadbiran bagi semua latihan modul TS25 adalah wajib. Okey, bila tuan-tuan masuk nanti dalam Google Classroom tu nanti, okey, tuan-tuan akan kena bukan Google Classroom, dia ada 2, dia Google Site dan juga Google Classroom. Okey, bila tuan-tuan masuk nanti, okey, tuan-tuan akan mengisi kehadiran dalam tu, dan kehadiran tu nanti kami JPN akan isikan di dalam SPL KPM. Okey, akan rekodkan dalam SPL KPM dan akhirnya nanti bila tuan-tuan habis mengikuti modul tu maksudnya adalah ikuti modul, kemudian siapkan tugasan, seterusnya menghantar tugasan. Okey, once dah hantar tugasan, okey, kita akan isikan kehadiran tuan-tuan tu dalam SPL KPM dan kita akan dan tuan-tuan nanti boleh jana sijil secara online yang mengesahkan kehadiran tuan-tuan untuk setiap modul TS25. Saya minta maaf ya tuan-tuan, daripada pagi tadi saya terima banyak call tapi saya tak dapat nak angkat sebab pagi tadi saya ada mesyuarat sehingga pukul 1 juga. Jadi minta maaflah kepada yang call saya tapi saya tak angkat. Minta maaf sangat-sangat. Okey, lepas ni kalau nak call yang dah call tadi tu lah. Mungkin ada juga kot kat dalam ni yang call tapi saya tak angkat. Saya minta maaf sekali lagi. Kalau ada nak tanya apa-apa boleh call ataupun boleh WhatsApp ataupun Telegram saya lepas ni. Maaf sekali lagi tuan-tuan.
Okey. Seterusnya, ini adalah tarikh-tarikh untuk pelaksanaan latihan modul 1 hingga 5 untuk tahun 2021 ni. Okey, tarikh ni, okey, saya letak kat sini 26 April sehingga 16 Mei. Okey, ini untuk modul 1. Kita buka dalam pelantar delima, kita buka pada 26 April. Maksudnya bukan kata 26 April tu tuan-tuan kena masuk terus. Tak. Tuan-tuan boleh masuk sepanjang tempoh selama daripada 26 April sehingga 16 Mei. Katakan tuan-tuan tak dapat masuk pada 26 April. Tuan-tuan hanya dapat masuk pada 30 April. Okey? Tak apa. Masuk pada 30 April, dah buat, dah baca, dah ikuti latihan tu, katakan dapat habiskan sehingga submodul 1.1. Lepas tu tuan-tuan rasa macam dah penat, tak larat dah nak sambung lagi untuk submodul yang berikutnya. Tak apa, keluar dulu, nanti sambung pula yang akan hari yang berikutnya. Selagi dalam tempoh daripada 26 April sehingga 16 Mei ni, tak ada masalah. Yang penting habiskan modul tu daripada 26 April sehingga 16 Mei dalam tempoh masa yang kita bagi. Okey, kemudian seterusnya, bila dah masuk dalam latihan modul ni, dia akan ada tugasan. Tugasan tu nanti dia akan bagi dalam Google Classroom. Okey, dia akan bagi dalam Google Classroom. Saya akan share dia punya code access nanti dengan tuan-tuan. Nanti even dalam surat yang saya edarkan pada sekolah pun, saya akan masukkan dia punya code access tu mengikut daerah. Nanti tuan-tuan masuk ikut daerah yang saya dah state kat dalam surat tu nantilah. Okey. Tarikh hantar tugasan pada 30 Mei 2021. Macam mana nak hantar tugasan? Juga secara online. Okey. Seterusnya, modul 2 akan bermula pada 7 hingga 27 Jun 2021. Sama juga, tak semestinya tuan-tuan kena masuk pada 7 Jun. Maksudnya, bila-bila tuan-tuan free. Tapi dalam tempoh masa daripada 7 Jun sehingga 27 Jun. Sebelum ni saya dapat feedback daripada adalah beberapa sekolah, beberapa pengetua guru besar yang menyatakan dia sangat setuju bila kita buat secara online. Sebab kalau ikut dahulu sebelum ni, bila kita buat latihan modul TS25 secara bersemuka, okey, dia mengambil masa yang lama sebab satu modul tu dia akan ambil masa dalam 3 ke 4 hari. Jadi pengetua guru besar dan juga penolong kanan terpaksa meninggalkan sekolah dalam tempoh masa yang seminggu tu sampai 3-4 hari. Jadi bila buat secara online ni, okey, dia lebih mudah sebab pengetua guru besar dan fikir tak perlu keluar daripada sekolah, boleh buat pada waktu bila-bila yang free. Even nak buat waktu malam di rumah, waktu senggang pun tak ada masalah. Nak buat sewaktu petang budak dah balik sekolah pun tak ada masalah. Jadi tak perlulah nak macam sebelum ni bila bersemuka nak kena 2-3 hari duduk berkampung dekat satu tempat ikut latihan. Sebab bila dah online ni anytime kita boleh buat tapi dalam tempoh masa yang diberi. Okey, kemudian modul 3 kita akan buat pada 26 Julai hingga 15 Ogos 2021 dan tarikh hantar tugasan pada 29 Ogos 2021. Okey, tempoh masa kat situ dia bagi 35 hari. 35 hari ni maksudnya daripada mula buka modul tersebut, okey, sehinggalah tarikh hantar tugasan. Okey. Seterusnya itu modul 3, modul 4 bermula pada 6 sehingga 26 September dan tarikh hantar tugasan pada 10 Oktober. Okey, yang terakhir adalah modul 5 untuk tahun ni. Yang terakhir untuk tahun ni adalah modul 5 yang akan dilaksanakan pada 11 hingga 31 Oktober 2021 dan tarikh hantar tugasan pada 14 November. Itu yang terakhirlah untuk tahun ni. Sehingga modul 5. Kemudian tahun depan sekolah akan mengikuti modul 6, 7 dan 8. Okey, seterusnya yang ini adalah carta alih pelaksanaan latihan modul TS25. Okey, kalau tuan-tuan tengok kat sini, yang ini carta alih ni tuan-tuan boleh dapat apabila tuan-tuan masuk dalam Google Site nanti. Link dia tu nanti saya akan share. Okey, saya akan share nanti. Ni portal delima. Okey, log masuk guna account ID MOEDL dah dinyatakan kat sini. Okey, tuan-tuan just follow je yang ni nanti. Okey, just follow je yang ni nanti. Okey. Dalam modul secara online ni, dia ada letak video, dia ada bahagian untuk discussion in case kalau tuan-tuan mungkin nak ajukan soalan kepada master trainer, just type kat situ nanti, master trainer akan jawab.
Okey. Dalam dalam Google Classroom juga nanti kita akan ada juga toolkit. Okey, toolkit tu maksudnya tuan-tuan untuk tuan-tuan tugaskan diri. Okey, dia ada toolkit dan dia ada tugasan. Tugasan ni yang tuan-tuan kena siapkan dan lengkapkan dan hantar secara online. Yang toolkit ni, okey, toolkit ni dia untuk kendiri. Maksudnya tuan-tuan buat untuk lebih faham mengenai modul tersebut. Okey. Okey, ini adalah site yang nak masuk tu. Okey, saya tunjuk sikitlah . Okey, bila tuan-tuan klik dekat site tu nanti, bahan ni nanti bila saya share dekat email sekolah, tuan-tuan boleh download dan klik je kat situ nanti, dia akan masuk kat sini. Okey, dia masuk kat sini. Yang ini pendaftaran latihan ke jurulatihan. Yang ini tuan-tuan tak perlu masuk sebab yang ini adalah untuk rakan elit SIP, SISC, IAB dan juga IPG. Okey. Tuan-tuan masuk tengok dekat panduan. Okey. Klik dekat panduan. Dia akan ada lah kat sini. Okey, ada kat sini. Klik pada peserta latihan. Okey, klik pada peserta latihan dan klik pada kohort 6. Ikut kohort lah. Okey, dia ada panduan kat sini nanti. Dah dinyatakan kat sini macam mana. Panduan ni semua tuan-tuan boleh download. Okey. Tuan-tuan boleh tengok lah kat sini nanti. Ada toolkit, ada e-tutorial, ada penilaian, ada tugasan. Okey. Okey, seterusnya. Oh, sorry, sebelum tu. Sekejap Okey, kat sini pun ada modul latihan. Boleh klik juga pada modul latihan. Tuan-tuan jangan pilih modul elektif sebab modul elektif ni dia adalah modul 9 dan 10. Okey, tuan-tuan klik pada modul trust. Modul trust. Setakat ni boleh buka modul 1. Okey, klik pada sebab tuan-tuan kena ikut modul 1 dulu. Modul 2 tak boleh lagi. Kena ikut modul 1 dulu. Okey, buka klik pada modul 1. Dia akan keluar macam ni. Ada semualah kat dalam ni. Ada submodul dia semua. Okey. Okey, yang ini dalam Google Site. Yang dalam Google Classroom tu, sekejap saya tunjuk. Okey, kat sini nanti bila tuan-tuan log masuk, okey, sign in guna email MOEDL. Okey, macam saya punya lah, JPM Pulau Pinang. Tuan-tuan ada email MOEDL masing-masing. Okey. Okey. Dia akan keluar macam ni. Okey. Pergi dekat bahagian aktiviti. Okey, bila tuan-tuan pergi dekat bahagian aktiviti, dia akan keluar kat sini program transformasi sekolah. Klik kat sini. Dia sama jugalah, dia akan pergi dekat, dia ada modul latihan semua ni. Ada e-latihan semua. Okey. Kemudian, kalau nak masuk Google Classroom, okey, pergi dekat aktiviti juga, ambil Google Classroom. Okey, klik untuk mula. Okey, sebab saya dah masuk untuk beberapa modul. Macam contoh kalau tuan-tuan nak masuk, dekat sini code access. Okey, ni code access. Saya dah pecahkan mengikut daerah. Untuk yang Google Classroom yang group A, yang akan masuk adalah daerah Seberang Perai Utara, Seberang Perai Tengah dan Seberang Perai Selatan. Okey, kemudian untuk daerah Google Classroom group B, Timur Laut dan Barat Daya. Okey, contoh saya ambil, contoh sebab saya dah masuk yang group ni, okey saya ambil yang ni. Okey, saya pergi dekat, okey, sekejap
Okey, pergi dekat classes, tuan-tuan klik tanda campur ni. Okey, klik tanda campur, join class. Okey, masukkan access code yang tadi tu, yang ikut daerah tu. Okey, katakan saya masuk access code, kemudian join. Okey, yang ini sebab saya dah masuk sebelum ni, jadi dia naik macam ni lah. Okey. So, bila dah masuk, dia akan keluar kat sini. Contohnya, mana tadi modul 1? Okey, kohort 6. Okey, yang ni. Dia akan naik kohort 6A, kohort 6B. Sebab saya masuk dua-dua sekali, so dia appear dua-dua lah kat sini. Okey, macam tuan-tuan masuk untuk masuk access code tadi. Okey, katakan tadi saya masuk yang group B punya. Okey, saya klik kat sini, saya pergi dekat classwork. Dalam ni dah ada modul 1. Okey, dia ada slot e-tutorial, submodul 1.1, 1.2 dan seterusnya sehinggalah ada kuis, ada tugasan. Jadi tuan-tuan buatlah semua ni nanti. Okey. Ikut semua ni. Katakan hari pertama dapat buat submodul 1.1 saja. Okey, dia ada toolkit kat sini. Ambil toolkit ni. Okey. Boleh buat soalan-soalan ni. Katakan tuan-tuan rasa macam tak faham kan macam mana nak buat. Okey, boleh contact dengan rakan elite untuk sesi bimbingan ataupun boleh juga ataupun kalau tak faham boleh tanya soalan kat sini. Komen kat sini, nanti rakan elite akan jawab kat sini. Okey? Itu cara macam mana nak masuk lah. Okey. Yang ni. Yang ini tadi saya dah tunjuk macam mana nak masuk. Nanti once saya share dengan tuan-tuan bahan ni dalam email, tuan-tuan just klik saja kat sini. Okey, dia akan link terus pergi ke yang paparan yang saya tunjuk tadi, Google Site tadi tu. Okey. Seterusnya yang ini apa tu? Sekejap. Okey, yang ini tuan-tuan boleh tengoklah nanti dalam dia punya panduan. Okey, ada sebelum latihan apa yang perlu buat, semasa latihan apa yang perlu buat, selepas latihan apa yang perlu buat. Okey. Yang ini yang saya tunjuk tadi itulah dia punya code access. Okey, saya juga share dengan tuan-tuan kat sini panduan latihan TS25 dalam D5. Yang ini pun nanti saya bagi juga pada tuan-tuan sebab yang ni dia saya asing. Okey, saya asing tak masuk dalam slide tu. Okey. Ada tarikh-tarikh kat sini, ada dia punya tarikh sokongan dan bimbingan dan ada kat bawah ni panduan macam mana nak masuk. Okey, yang ni saya akan share dengan tuan-tuan nanti. Termasuk dia punya code access. Okey. Okey, seterusnya yang ini adalah rumusan daripada latihan dan juga siri sokongan dan bimbingan. Okey, seperti tadi itulah modul 1 akan bermula pada sebenarnya 26 April sehingga Mei lah kat sini. Cuma kita letak terus dekat Mei. Okey, kemudian nanti aktiviti sokongan dan bimbingan. Okey, bimbingan oleh rakan elite akan bermula pada bulan Julai. Tapi tak ada masalah kalau tuan-tuan nak rujuk kepada rakan elite sebelum Julai ni pun tak ada masalah. Just contact rakan elite. Yang itu nanti sebab kami JPN dan PPD kami dalam proses untuk menyiapkan kelompok sekolah untuk TS25 kohort 6 ni. Okey, kami akan kelompokkan tuan-tuan dan perempuan kepada beberapa kelompok sekolah. Satu kelompok sekolah tu akan terdiri daripada 5 atau 6 sekolah. Tapi kebanyakannya 5 sekolah. Okey, kita akan kelompokkan dan di dalam kelompok sekolah tersebut okey, akan ada pembimbing sama ada daripada SIP dan juga SIC ataupun SIP dan juga pensyarah IAB, 2 orang dan kemudian ataupun daripada IAB bersama dengan IPG ataupun IAB bersama dengan SIC.
Okey, kami akan kelompokkan macam tu. Nanti pemakluman mengenai kelompok tersebut dan siapa pembimbing yang akan terlibat dengan sekolah tuan-tuan, saya juga akan emailkan kepada semua sekolah apabila kami selesai menyiapkan kelompok tersebut. Okey. Yang ini rumusan semualah. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, M tu maksudnya modul latihan, modul 1 hingga modul 5. SB tu adalah sokongan dan bimbingan oleh rakan elit. Kalau SB1 tu fasa 1 lah. Dia yang wajib bimbingan oleh rakan elit ni 3 kali setahun. Tapi kalau mereka turun ataupun buat bimbingan di sekolah tuan-tuan sama ada secara online ataupun secara bersemuka melebihi daripada 3 kali, ya, itu sangat baguslah sebab boleh bantu pihak sekolah untuk run TS25 di sekolah masing-masing. Okey, yang ini yang saya sebutkan tadi, aktiviti sokongan dan bimbingan oleh rakan elit 3 kali setahun. Pembimbingnya adalah terdiri daripada kalangan IAB untuk modul 1, 2 dan 5. Okey. SI Partners Plus untuk modul 1, 2 dan 5. Peranan IAB dengan SIP ni dia sama untuk membimbing modul 1, 2 dan 5. Kemudian IPG dan SISC, okey, peranannya sama. Okey, peranannya sama iaitu untuk bimbingan bagi modul 3, 4 dan juga 5. Dan tahun ni juga sebenarnya dalam perancangan JPN dan juga PPD, kita akan melantik beberapa orang pengetua guru besar dan juga PK. Tapi saya tak letak kat sini, minta maaf. Nanti saya letak balik. Okey, kita akan melantik beberapa orang PGB dan juga PK, sekolah-sekolah yang terdiri daripada kohort-kohort sebelum ini iaitu kohort 1, 2, 3 dan ada juga yang daerah yang ambil juga daripada kohort 4. Sebab kita tak banyak sekolah kohort 1, 2, 3 tu kita tak banyak sekolah. Jadi sebenarnya fungsi mentor ni sebenarnya kita akan masukkan dekat dalam kelompok-kelompok sekolah tuan-tuan dan perempuan nanti untuk PGB mentor ni dia sharing, maksudnya buat perkongsian dengan tuan-tuan dan perempuan sebab mereka ni dah melaksanakan di sekolah mereka dan mereka tahu apa yang perlu dibuat, jadi mereka boleh berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan. Setakat ni kita dah mengenal pasti beberapa orang lah, ramai juga. Okey, insyaAllah nanti saya akan edarkan melalui email Nihalah mengenai rakan-rakan elit yang akan terlibat untuk sekolah tuan-tuan dan perempuan nanti. Apabila kami selesai menyiapkan untuk kelompok sekolah berserta dengan rakan elit ataupun pembimbing yang terlibat untuk setiap kelompok. Okey. Ini adalah tarikh bagi siri sokongan dan bimbingan. Ini tarikh yang kita jadualkan lah. Okey, jadi rakan-rakan elit ni, pembimbing ni akan hadir di sekolah tuan-tuan ataupun melaksanakan bimbingan secara online dalam tempoh masa yang kita tentukan, kita tetapkan kat sini lah. Okey. Seterusnya, ini kelompok yang saya maksudkan tadi. Okey, kelompok yang saya maksudkan tadi, sekolah tempat ni nanti terpulang kepada kelompok masing-masing. Sama ada mungkin hari ni nak buat kali pertama, katakan nak buat untuk bimbingan kali pertama tu nak buat di sekolah A dalam kelompok yang sama. Okey, di sekolah A. Mungkin untuk yang kali kedua nanti nak buat di sekolah B. Kali ketiga pula nak buat di sekolah C. Yang itu terpulang pada rakan elit bersama dengan kelompok sekolah yang mereka bimbing. Yang itu nanti akan ada perbincangan lah bersama rakan elit bersama dengan pengetua dan guru besar dan sekolah-sekolah yang berkenaan dalam kelompok tersebut. Okey. Okey, seterusnya seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, dalam TS25 ni kita ada dapat sedikit imbuhan lah. Okey, tak banyak, tetapi saya maklum terus terang awal-awal sebab kalau ikut dahulu masa kohort 1 dan 2 peruntukan yang mereka terima agak banyak. Okey, ada yang cecah saya rasa 7-8 ribu pun ada kot. Tapi yang sekarang ni disebabkan jumlah sekolah yang dah terlalu banyak. Okey, jadi peruntukan yang diterima oleh pihak sekolah tu dah semakin berkurang. Peruntukan tu dia adalah untuk aktiviti murid. Di bawah waran OS 42,000 aktiviti murid.
Tetapi untuk pihak sekolah nak menggunakan peruntukan TS25 US42,000 ni, perlu ada kertas kerja. Bagaimana nak buat kertas kerja? Dia ada garis, TS25 ni dia ada garis panduan. Tapi sama saja sebenarnya macam mana tuan-tuan buat kertas kerja untuk permohonan peruntukan yang lain-lain, sama juga untuk TS25. Dia in term of documentation lah, maksudnya supaya duit yang diterima itu tidak digunakan untuk aktiviti-aktiviti yang selain daripada aktiviti murid. Dia sebagai evidence. Okey. Kat sini saya masukkan garis panduan. Sekolah perlu merujuk garis panduan penggunaan peruntukan bagi program transformasi sekolah. Garis panduan ni juga nanti saya akan kongsikan dengan semua sekolah. Okey, dalam satu file nanti saya akan email. Tuan-tuan boleh rujuk dalam garis panduan tu. Okey, kalau ikutkan macam kohort 4 dan 5, saya dah turunkan duit tu ke akaun sekolah minggu lepas. Jadi mereka kena habiskan dengan segera lah. Tapi untuk yang kohort 6 ni kami belum terima lagi daripada bahagian. Tapi insyaAllah sebab kami difahamkan kemungkinan dalam masa terdekat bahagian akan turunkan ke JPN. Jadi apabila duit tu dah sampai pada JPN, kami JPN akan turunkan ke PPD dan PPD akan turunkan ke sekolah tuan-tuan dan perempuan. Kalau kat sini kalau tuan-tuan tengok saya letak dalam bulan Jun, tuan-tuan kena habiskan 100% penggunaan. Itu untuk fasa 1. Sekolah akan menerima peruntukan untuk 2 fasa, fasa 1 dan fasa 2. Okey, fasa 2 ni kebiasaannya sekolah akan terima peruntukan tu akan turun ke JPN dalam bulan Julai. Jadi kena habiskan semua sekali tu, okey, selewat-lewatnya pada bulan Oktober. Okey. Kemudian tapi untuk fasa 1 tu saya mohon supaya once sekolah dah terima peruntukan tu nanti, kalau boleh segerakan, kalau boleh dalam bulan Jun habiskan, ataupun kalau tak sempat Jun dalam bulan Julai lah untuk habiskan. Okey, itu untuk fasa pertama. Tapi fasa kedua tu kita bagi tempoh sehingga Oktober. Tapi tak pastilah duit ni akan turun bila. Kalau ikut tahun-tahun sebelum ni, dalam bulan Julai ni memang kita akan terima untuk fasa kedua dan kita akan salurkan kepada sekolah. Okey. Okey, seterusnya semua sekolah perlu melaporkan prestasi kewangan. Okey, perlu melaporkan prestasi kewangan setiap akhir bulan dalam dashboard TS25 sebelum 5 hari bulan setiap bulan. Okey, macam tuan-tuan, sebab tuan-tuan dan perempuan sekolah yang baru belum lagi menerima peruntukan, jadi buat masa sekarang tak perlu isi lagi. Tetapi nanti once dah terima peruntukan, tuan-tuan perlu isi pada setiap hujung bulan sebelum 5 hari bulan setiap bulan. Okey, contohnya laporan kewangan untuk bulan April untuk bulan April perlu diisi sebelum 5 hari bulan Mei. Macam tu. Nanti peruntukan laporan untuk bulan Mei perlu diisi sebelum 5 hari bulan Jun, macam tu. Okey. Yang ini tata cara perbelanjaan peruntukan seperti yang terdapat dalam, saya letak kat sini rujukannya adalah garis panduan penggunaan peruntukan bagi program khusus TS25. Okey, kat sini dah dinyatakan, okey, semua pembelian atau perbelanjaan yang akan dilakukan menggunakan peruntukan ini mestilah untuk kegunaan aktiviti murid sahaja. Okey, contohnya yang pertama, untuk tahun pertama ni kebiasaannya kami suggest supaya pihak sekolah menggunakan peruntukan tersebut. Tapi sebab duitnya pun tak banyak sangat lah untuk tahun ni. Saya macam yang hari tu kohort 6 yang sebelum ni, kohort 5 yang sebelum ni dapat dalam ada yang dapat 300, ada yang dapat 400 untuk fasa pertama. Tak banyak lah. Okey, jadi mungkin tuan-tuan boleh plan nanti untuk menyediakan bahan PDP ataupun yang berkaitan dengan PAK21. Okey. Ataupun apa-apa yang untuk kegunaan murid. Okey, tetapi katakan pihak sekolah buat seminar, contohnya seminar melibatkan murid. Duit tu bukan seminar, apa kita panggil, sekolah selalu buat macam bengkel macam budak nak murid pelajar nak SPM, kita buat bengkel untuk subjek matematik contohnya. Okey, bengkel untuk subjek matematik, bengkel menjawab soalan, teknik menjawab soalan. Tapi duit tu tak boleh digunakan untuk membayar kepada penceramah.
Okey, tak boleh digunakan untuk membayar kepada penceramah, tetapi duit tu boleh digunakan untuk penyediaan bahan kepada murid untuk aktiviti tersebut. Contohnya nak buat modul ke untuk murid, itu dibolehkan. Okey. Macam kat bawah ni dah dinyatakan lah apa yang boleh, apa yang tak boleh. Yang tak boleh yang kat bawah ni. Okey. Seterusnya, okey, ini adalah apa yang perlu ada dalam kertas kerja. Simple saja tuan-tuan dan puan-puan. Boleh buat dalam 2 muka surat pun tak apa, tapi perlu ada semua ni. Okey, semua yang dinyatakan kat sini perlu ada dalam kertas kerja tersebut. Supaya dia sebagai evidence yang pihak sekolah menggunakan peruntukan tersebut khusus untuk aktiviti murid. Okey. Ini dashboard dashboard untuk program TS25. Okey, saya tunjuk sikit pada tuan-tuan macam mana nak masuk dashboard ni. Okey, bila tuan-tuan buka nanti dia akan keluar macam ni. Okey, dia akan keluar macam ni. Saya ambil satu contoh lah sekolah, kebetulan dah ada kat sini. Okey, dia punya ID penggunanya adalah kod sekolah, kata laluannya 123. Okey, log masuk. Okey, dia akan keluar macam ni. Contoh SMK Sarjana Indah. Okey, buka pada kewangan. Dia akan keluarlah kat sini. Contoh yang ni yang tahun lepas. Okey, agihan fasa kedua pada tahun 2020 sekolah dapat 400. Okey, klik dekat bahagian tindakan. Katakan nak masukkan laporan untuk bulan April. Okey, klik pada bulan April, masukkan amount kat sini, katakan berapa ratus? 300 contohnya. Okey, 300, klik sahaja simpan. Okey, klik sahaja simpan. Kemudian log keluar. Itu sahaja untuk laporan berkenaan dengan laporan kewangan. Okey. Kat sini saya dah nyatakan lah yang ni nanti macam mana nak masuk. Kalau tak nak pakai URL ni, pakai QR code ni pun boleh. Saya dah linkkan pergi ke dashboard tadi tu, dashboard kewangan tadi tu. Okey, ID pengguna, kod sekolah huruf besar, kata laluan 123. Okey, ni step by step lah macam yang saya tunjuk tadi. Okey. Okey, seterusnya hal-hal lain. Okey, hal-hal lain tak kompak dah. Okey, yang kat sini peranan sekolah di bawah program TS25. Okey, dalam TS25 ni kita ada terma rujukan. Okey, kita panggil dia terma rujukan dan pengurusan pelaksanaan program transformasi sekolah 2025 TS25. Tuan-tuan boleh rujuk kat situ 3 peranan yang saya nyatakan tu, peranan PGB GPK, peranan pasukan pemimpin sekolah SLT, peranan pasukan pemimpin pertengahan sekolah MLT. Tuan-tuan boleh rujuk dalam terma rujukan ni pada muka surat 23 hingga muka surat 25. Okey. Saya tunjuk sikit Okey, ini adalah terma rujukan. Dulu masa kohort 1, 2, 3 kita tak pakai terma rujukan ni. Terma rujukan ni baru keluar pada tahun 2019. Okey, pada tahun 2019 yang ini yang ditambah baik. Mengikut situasi semasa. Sebab yang ini untuk terma rujukan ni beberapa penyelaras daripada JPN juga terlibat dan saya juga turut terlibat untuk pembinaan terma rujukan ni. Kalau dahulu kita guna garis panduan pelaksanaan program TS25. Yang itu dia agak longgar sikit. Yang ini dia lebih jelas apa yang semua yang berada dalam TS25 ni perlu buat daripada bahagian sehingga ke JPN, PPD, seterusnya sehingga ke peringkat sekolah. Okey, saya buka pada muka surat 23. Okey, 23. Okey, kat sini muka surat 23. Peranan rakan elit PGB dalam bidang pengurusan. Yang ini nanti tuan-tuan boleh duduk dan berbincanglah dengan semua warga sekolah. Okey, boleh tengok nanti saya akan share juga terma rujukan ni dengan pihak sekolah. Okey. Ada merancang pintas apa semua. Okey. Kemudian 11.10 peranan pasukan pemimpin sekolah SLT juga ada dinyatakan kat sini. Okey.
Dia adalah benda yang biasa tuan-tuan buat di sekolah. Cumanya dia tambah sikit dalam TS25 ni. Okey, dia ada pintas, dia ada OPPM. OPPM pun kebanyakan sekolah dah biasa buat saya rasa. Okey, cuma pintas ni saja nanti yang mungkin tuan-tuan akan macam terkeliru ataupun confuse sikit. Tapi tak ada masalah sebab yang ini nanti rakan Elite boleh bantu untuk memberi bimbingan. Okey. Peranan pasukan pemimpin pertengahan juga ada di sini. Okey, boleh rujuklah nanti. Okey. Okey, itu adalah peranan sekolah di bawah program TS25. Okey, rujuk dalam terma rujukan. Saya dah nyatakan kat sinilah pada muka surat berapa. Okey, saya rasa okey, itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan semua yang dapat mendengar taklimat ni daripada awal sehingga akhir taklimat saya. Jika ada sebarang pertanyaan boleh diajukanlah sebab kita ada dalam 5 minit lagi sebelum pukul 4. Saya cuba jawab secepat mungkin insya-Allah. Okey. Ada persoalan ke tuan-tuan? Kalau ada yang mungkin terkeliru ataupun kurang jelas, boleh call ataupun boleh WhatsApp, Telegram saya pun tak ada masalah. InsyaAllah saya cuba jawab. Ada soalan tak kat sini? Okey, Encik Zubir. Okey, salam. Siapa yang akan memberi bimbingan modul 1 dan modul 2? Okey, tadi saya ada tunjuk untuk modul 1 dan modul 2 yang akan terlibat adalah SIP dan juga pensyarah daripada IAB. Kita lihat nanti bergantung kepada kelompok yang akan kami buat nanti, kita akan mappingkan dekat dalam kelompok tu sama ada pensyarah sama ada pensyarah IAB ataupun SIP. Yang itu nanti saya akan maklum kemudian apabila kami selesai menyiapkan kelompok-kelompok sekolah tu nanti. Okey, Encik Zubir, boleh? Boleh? Okey, seterusnya ada soalan lain? Saya nampak Puan Gurjit. Puan Gurjit ada soalan ke? Okey. Puan Fatimah ada soalan? Tak ada Cik Tuna. Tak ada, okey. Tak apa, lepas ni kalau ada soalan, tak apa, tak ada masalah. Boleh call saya ataupun PM saya direct, tak ada masalah. InsyaAllah saya cuba jawab. Kalau saya tak angkat tu nanti mungkin saya tengah meeting ke apa, tuan-tuan boleh ni saya lah, boleh WhatsApp ataupun Telegram saya insyaAllah. Untuk memulakan setiap modul itu perlu tunggu atau sekolah terus gerak? Okey, untuk setiap modul saya menjawab kepada soalan Puan Ruzaimah. Okey, untuk memulakan setiap modul itu perlu tunggu atau sekolah gerak terus sendiri. Okey, untuk setiap modul ni kami JPN kami akan keluarkan surat untuk untuk pelaksanaan setiap modul. Tapi saya dah bagi tarikh-tarikh tu nanti saya kat email. Kalau surat tu belum sampai pun tuan-tuan boleh terus jalan, tak ada masalah. Sebab memang kita akan open bila sampai tempoh masa tu sebab dalam Google Classroom tu dia yang itu bahagian yang menguruskan bila sampai tempoh masa tu dia akan terus open, jadi sampai tempoh masa tu tuan-tuan boleh masuk terus, tak ada masalah. Tapi di pihak kami JPN kami akan keluarkan juga surat pemakluman kepada sekolah untuk mengikuti modul tu. Okey. Oh, telefon number. Okey, telefon number saya 0194228754. Okey, ini nombor saya, boleh kalau nak contact. Okey. Semua bahan yang semua bahan yang saya terangkan tadi, ya, saya akan email ke sekolah dalam masa terdekat insya-Allah. Puan Siti. Ya saya, ya Puan Gurjit. Boleh saya tanya, yang tugasan yang kena hantar itu, Okey. kerana ada 2 peserta daripada setiap sekolah,
Tugasan itu adalah kita buat bersama-sama untuk pihak sekolah ke ataupun saya buat satu tugasan and then PK saya buat satu tugasan? Okey, terima kasih Puan Gurjit. Saya minta maaf, saya terlupa berkenaan perkara tu tadi. Okey, berkenaan dengan tugasan, setiap sekolah hanya perlu hantar satu sahaja tugasan. Maksudnya pengetua buat bersama dengan PK, tak perlu berasingan sebab buat untuk sekolah. Okey, terima kasih Puan Gurjit. Okey, soalan lain? Okey, mohon share record Google Meet. Okey, boleh. Saya akan share nanti insya-Allah. Saya akan share link nanti. Sebab ada yang request kat sini, mohon share record Google Meet. Saya akan share link nanti. Tuan-tuan boleh buka daripada link tu nanti insya-Allah. Okey. Seterusnya. Okey. Sebab dah pukul 4 ni, saya rasa tuan-tuan pun dah penat ialah kita puasa kan, ada yang nak balik masak lah apalah kan. So saya rasa sampai di sini sahaja taklimat saya. Hai Puan Roslina, lama tak jumpa. Okey. Okey. Ada beberapa orang yang saya kenal lah kat sini. Macam Puan Roslina, kita pernah kita pergi dekat Port Dickson 2 tahun lepas. Okey. Ya. Okey. Saya rasa sampai di sini saja taklimat saya pada hari ini. Okey, in case kalau akan datang tuan-tuan ada apa-apa pertanyaan, boleh diajukan sama ada kepada saya ataupun kepada penyelaras-penyelaras daerah yang ada, yang saya dah masukkan dekat dalam slide tadi tu. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan semua yang sudi dan yang dapat meluangkan masa untuk sesi taklimat pada hari ini. Okey, berkenaan dengan watikah pelantikan. Okey, watikah pelantikan sekolah kohort 6, sepatutnya kalau macam kohort 5 tahun lepas, pengarah sendiri yang beri kepada sekolah. Tetapi tahun lepas, masa awal 2020 tu, kita buat secara bersemuka, memang pengarah sendiri bagi 75 sekolah. Tetapi tahun ni dengan situasi COVID-19, jadi watikah tu saya dah siapkan. Okey, saya dah siapkan, dah siap pun pengarah dah tanda tangan pun, saya akan edarkan kepada penyelaras daerah. Nanti Tuan PPD akan invite tuan-tuan dan perempuan. Saya tak pasti kaedahnya macam mana, mungkin akan invite ke daerah, ke PPD masing-masing. Okey, dan Tuan PPD akan beri kepada setiap sekolah watikah tu. Saya tunjuk sikit contoh, sekejap Okey, ni contoh watikah. Nampak ke? Ni contoh watikah lah. Kat sini dinyatakan, okey, sekolah apa semua dipilih melaksanakan program TS25 kohort 6 tahun 2021. Pengarah ada tanda tangan lah kat sini. So saya akan edarkan kepada daerah nanti untuk diserahkan watikah ni kepada semua sekolah dalam daerah masing-masing. Okey, jadi saya rasa sampai di sini sajalah taklimat saya pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Jutaan kemaafan sekiranya saya memberi taklimat tadi tu mungkin ada terkasar bahasa ataupun ada yang kata apa, mengguris hati tuan-tuan. Okay, mohon maaf. Okey, saya harap kita bersama lepas ni, insya-Allah. Okey, saya harap kita dapat bekerjasama dan saya harap juga supaya jika ada sebarang permasalahan, just call je, tak ada masalah. Kalau saya tak angkat tu, tuan-tuan WhatsApp ataupun Telegram saya pun tak apa. Ataupun macam saya cakap tadi, rujuk kepada PPD masing-masing. Okey, sebelum tu saya nampak Puan Chua macam on mic. Mungkin ada Puan Chua nak cakap sesuatu sebelum saya tutup sesi Google Meet pada hari ini. Silakan Puan Chua. Nak cakap terima kasih kepada Cik Siti saja. Okay, Ya ke Puan Chua? Okay, untuk sekolah di Timur Laut, ada apa-apa kemusykilan boleh hubungi saya ataupun Syamizah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Puan Chua. Tuan Abu Sufian daripada PPD Utara masih berada di talian ke? Masih berada di dalam Google Meet ke? Tak ada lah. Tak ada. Baru nak bagi ucapan. Ini Encik Nazri. Kita punya penyelaras TS25 di PPD Seberang Perak Utara. Hai sikit Encik Nazri. Okey. Jadi tuan-tuan, untuk itu saya akhiri sesi Google Meet kita pada hari ini dengan ucapan selamat berpuasa kepada yang beragama Islam dan semoga kita dapat run TS25 kita untuk kohort 6 ni khususnya
okey, dengan lebih baik pada masa akan datang. Okey, semoga kita dapat bekerjasama dengan baik lepas ni, insya-Allah. Okey, terima kasih sekali lagi pada tuan-tuan atas kesudian dan bukan sanggup dan dapat mengikuti Google Meet ni sehingga petang. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi. Bye-bye. Baik, terima kasih Cik Siti. Bye. Terima kasih Puan Roslina. Okey, bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye.